Baik, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru. Pastinya pada pagi ini kita nak tengok keadaan cuaca kita kan. Kita tahu kita ramalkan akan berlakunya hujan lebat di beberapa kawasan sekitar petang ini. Tapi dan juga ada beberapa kawasan sudah pun dinaiki air. Dan kalau kita lihat sebenarnya Gigi, setakat ini 5 negeri dah terjejas. Mangsa banjirnya dalam angka 2,600 ke 2,700 sentiasa berubah. Tapi antara kawasan yang paling teruk adalah di negeri Kelantan yang teruk terjejas. Di Kelantan ini kalau kita difahamkan cuaca pada pagi ini bertambah baik. Hujan dah mula reda sikit sejak petang semalam, tapi mangsa banjir khususnya dari rantau panjang ni yang berlindung di PPS ini, mereka ni terus meningkat jumlahnya kepada 2,018 orang melibatkan 653 keluarga. Dan mereka ini merupakan mangsa banjir gelombang ketiga yang turut berdepan dengan situasi banjir termenung. Dan kita ada Wakil Astro Awani di Kelantan, Muhafandi Muhammad, yang kini difahamkan berada di Kampung Tersang, Rantau Panjang untuk menyelami resah penduduknya akibat banjir, kesan limpahan air dari sungai berhampiran. Kalau Fandi sudah bersedia, kita boleh teruskan bersama Fandi. Ya, kita teruskan Fandi. Terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Saya kini berada di Kampung Tersang, Rantau Panjang, salah sebuah kampung yang terjejas akibat limpahan air Sungai Golok. Dan kampung ini sudah kali ketiga tahun ini dilanda banjir berikutan peningkatan paras air Sungai Golok. Dan seperti yang anda boleh saksikan di belakang saya ini, salah sebuah rumah penduduk di mana air limpahan air Sungai Golok ini, kalau dapat saksikan, inilah takat air yang melanda pada hari ini 13 hari bulan, di mana kesemua penduduk di sini telah pun berpindah dan berlindung di pusat pemindahan sementara di SK Gua Tok Deh. Dan penduduk Rantau Panjang khasnya mereka sudah pasrah dan juga sudah lali dengan keadaan banjir melanda perkampungan mereka saban tahun. Dan pada kali ini, setakat jam ini, hampir 2,000 penduduk Rantau Panjang telah pun dipindahkan ke 7 buah pusat pemindahan sementara di daerah Rantau Panjang ini. Dan hari ini juga cuaca diramalkan baik, namun ketika ini hujan renyai-renyai turun di kawasan Rantau Panjang ini, di mana paras air Sungai Golok masih lagi mencatatkan bacaan paras bahaya. Dan Sungai Golok di Rantau Panjang juga dilaporkan meningkat naik, di mana bacaan terkini juga sudah pun melepasi bacaan paras amaran. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh Met Malaysia, di mana pada 17 hari bulan nanti dijangkakan gelombang banjir ataupun gelombang hujan yang begitu lebat dijangka turun di kebanyakan tempat di negeri Kelantan ini. Dan fenomena air termenung yang dihadapi oleh penduduk di kawasan Rantau Panjang ini seringkali menjadi suatu igawan buat mereka, kerana mereka terpaksa berlindung dan juga tinggal lebih lama di pusat pemindahan sementara. Jika sebelum ini pada 12 November yang lepas, sewaktu negara dalam situasi pilihan raya, mereka juga terpaksa berada agak lama di pusat pemindahan sementara dan turut membuat undi di pusat pemindahan sementara di beberapa tempat yang telah pun diwartakan oleh pihak SPR, dan juga tempat yang sama juga menjadi pusat perlindungan, pusat pemindahan sementara buat mereka. Apapun, kita mengharapkan cuaca pada hari esok dan seterusnya bertambah baik, di mana mereka yang berlindung di pusat pemindahan sementara sudah pasti ingin pulang ke rumah. Namun jika dilihat pada situasi air pada waktu ini, keadaan air turun ataupun air yang surut ini agak perlahan, dan mungkin situasi ini mungkin berlarutan sehingga dalam tempoh seminggu ataupun lebih. Apapun, saya akan bawakan perkembangan banjir dan juga situasi banjir yang melanda Pekan Rantau Panjang dan juga daerah Rantau Panjang ini untuk tadapan penonton Astro Awani. Jadi kembali bersama dengan rakan setugas di Kuala Lumpur, silakan.
Baik, terima kasih Muhafandi Muhammad. Kita juga nak memahami pada jam ini bagaimana sebenarnya keadaan cuaca dalam negara kita. Kita terus bersama Hakim dan juga guest di studio Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah merupakan pakar meteorologi di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan. Silakan Hakim. Baik, terima kasih Gigi. Ramalan-ramalan daripada pelbagai agensi meteorologi, Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran juga meramalkan bahawa dalam tempoh mendatang ini 24 jam, 48 jam, 72 jam, beberapa hari akan datang ini satu tempoh yang crucial ataupun penting untuk kita kerana dijangkakan mungkin akan berlakunya fenomena banjir besar disebabkan oleh pelbagai faktor. Dan untuk kita memahaminya, Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah berada bersama saya, pakar meteorologi di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan. Profesor Datuk, kalau boleh jelaskan mengapa tempoh beberapa hari akan datang adalah satu tempoh yang cukup crucial, tempoh waspada yang cukup tinggi melihat kepada data yang dicerap daripada laman web Earth Nat School ini, Prof. Okey, baik. Pertamanya yang saya ingin nyatakan ini adalah apa yang dikatakan luruan udara, luruan monsun. Dan bila luruan monsun ini berlaku, kita angin adalah agak kencang, iaitu lebih kurang 32 km per hour. Dan dengan itu dan dicampur dengan apa dikatakan air termenung tadi, iaitu air pasang besar nanti yang akan terjadi. Jadi dua-dua ini akan menyebabkan air laut naik ke dalam ya. Tetapi yang lebih penting ialah blob yang kita nampak ini ialah blob apa yang dikatakan hujan. Di mana sekarang ini di kawasan kita hujan di dekat dengan Terengganu adalah lebih kurang 18 mm. Ya. Di Terengganu. Dekat dengan Terengganu lah ni. Baik. Tapi yang pentingnya ialah apa yang saya nak tunjukkan ialah pada bagaimana blob ini akan membesar dan yang lebih penting ialah apa yang akan terjadi pada 15. 15 nanti sekejap. Okey. 20. Okey. 21. 22. Okey. Jadi ini ialah di mana intensity blob ini akan menjadi lebih besar. Dan dia akan menjadi hujan lebat pada pukul 10. Pada tengah malam ni lah. Tengah malam ni. Jadi dengan itu, oleh kerana keadaan sungai dah berbahaya, juga tanah pun itulah boleh dikata tepu dengan hujan, dah dalam soil moisture telah tepu, kemungkinan untuk banjir besar adalah tinggi. Kemungkinan bukan saya bukannya tak nak ramal, tapi ini adalah, dan hujan ini akan berterusan sehingga pagi 15 hari bulan. Jadi kita perlulah berwaspada kerana ini adalah satu orang kata perkembangan yang agak sama dengan apa yang terjadi pada Disember 2021. Tapi Disember 2021 berlaku di sini. Tapi sekarang ni berlaku di... Kalau ikut arah luruan angin ini, Prof, yang saya kira kalau kita lihat lebih luas, dia berasal dari... Siberia. Tapi kalau kita lihat kawasan yang terjejas seperti yang Prof sebutkan dengan isi padu ataupun takungan air itu, dia agak tinggi sehingga ke purata 35.3 kalau ikut ml. Hujan lebat ni. Dan dia dijangka melanda di kawasan di pantai timur semenanjung Malaysia. Saya bercakap mengenai ini, kalau peta ni kita lihat dia di Kelantan, Terengganu, Pahang. Ini dalam masa beberapa jam ataupun dalam masa 24 jam ni ada tempoh crucial yang penting. Tapi Prof, bagaimana kita melihat keadaan cuaca hujan ini? Malaysia ni memang negara iklim tropika. Kita memang akan hujan. Tetapi mengapa boleh berlakunya hujan lebat berterusan, taburan hujan yang lebih tinggi yang memungkinkan situasi yang akan mendatang ini lebih buruk lagi dalam masa 2-3 hari akan datang? Baik, kita sekarang ini dipengaruhi oleh dua
pengaruh iklim yang merangsangkan hujan. Satu ialah La Nina, di mana apa yang terjadi di kawasan sini dan juga di kawasan, dan satu lagi ialah IOD, Indian Ocean Dipole, yang berada di Laut Hindia lah. Jadi dua-dua kawasan ni udara sedang naik. Jadi di sini udara sedang naik. Kita lihat di sini ada angin kebaratan, ya. Udara sedang ini, dan ini ada taufan, ya. Ya, sekejap saya turunkan ini dulu bagi kita senang nampak. Okey. Jadi sekarang ni udara sedang naik di sini. Jadi udara juga sedang naik di sini. Jadi dua-dua ni merangsangkan untuk kejadian hujan yang lebih. Jadi puratanya untuk bulan November dan Disember dan purata tahun inilah, daripada 2021 sampai sekarang, hujan pada lebih tahap luar pada biasa. Maknanya lebih daripada biasa untuk seluruh kawasan kita dan juga Indonesia. Jadi dijangka oleh pakar meteorologi bahawa IOD ini akan menjadi lemah dan neutral hanya pada bulan Januari, Februari nanti. Dan juga La Nina juga akan menjadi lemah dalam masa yang sama. Dan inilah yang akan menyebabkan pengurangan. Jadi kita expect pengurangan dalam bulan Februari, bulan Januari, baru kita balik kepada biasa. Tapi bila saya kata biasa ialah untuk Pantai Timur, setiap tahun dia akan ada banjir, tapi masalah dia sama ada banjir besar atau tidak. Jadi bila ada dua faktor ni timbul, kemungkinan untuk banjir besar menjadi lebih tinggi. Dan kalau saya boleh mencelah juga, kan, kalau kita lihat ramalan ini juga, adakah kita jangkakan lebatnya hujan itu paling lebatnya pada minggu ini atau bagaimana, Prof? Malam ini, adakah dia akan berlaku pada juga malam akan memberi kesan pada minggu hadapan juga? Tak. Malam ni ya. Dia selalunya luruan udara sejuk, dia bertahan dekat 7 hari. Dia memang dah masuk dah, tapi you akan tengok dengan masa. Kalau kita tengok di sini, okey. Kalau tengok dengan masa, kita tengok katalah apa yang akan terjadi, katalah 21 ya. 21 hari bulan 12 2022 hari Rabu minggu depan. Dia ada out. Minta maaf. Tapi dia dengar masih lagi download, Prof. Dia belum. Dah habis dia punya ramalan ke hadapan. Ramalan dia ke hadapan, dia 20 jam. Tapi selalunya 1 minggu saja. Jadi dia dalam 7 hari, lepas tu dia reda balik. Lepas tu bila dia reda lah. Lepas tu the next one will come. Dia selalunya dalam North East monsoon ni, dia ada lebih kurang 6 atau 7 luruan monsun yang akan datang. Jadi yang mana yang akan menghasilkan banjir besar tu, kita kena pantau lah. Ya, tapi ini juga sebahagian data yang digunakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia untuk meramalkan. Kalau kita lihat Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia juga turut meramalkan sekitar jam 5 pagi tadi, laporan ini dikeluarkan di kawasan-kawasan di Pantai Timur Semenanjung, termasuk di Johor, di Pahang, di Johor, dikeluarkan amaran hujan berterusan, cuaca buruk. Ini saya kira bertepatan sama dengan apa yang kita ramalkan tadi, Prof, di sini. Di kawasan-kawasan ini, di kawasan Pantai Timur, daripada Laut Cina Selatan dan dia kata daerah Laut Cina Selatan, ya. Dia kata Kelantan dah reda, tu reda lah. So dia punya dia punya ramalan dia boleh dipakai dalam masa 48 jam. Baik. Jadi apa yang saya risau ialah apa yang akan dijangka berlaku pada malam ni. Ya. Prof, kalau kita lihat daripada ramalan ini, kita boleh meramal sehingga ke 7 hari akan datang sekurang-kurangnya. Tapi dia punya accuracy start to drop lah. Maksudnya lebih dekat tempoh yang kita ramal tu, ketepatannya lebih tinggi. Lagi lama kita ramal sampai ke hari ke-6, ke-7, ke-8, ketepatannya kurang. Jadi hujan sana sini. Ya, okey. Tapi ini bermakna, Prof, kita sudah boleh melihat, menjangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Bukan kita ni tukang tilik atau Pak Nujum, tapi ramalan, hasil cerapan data-data yang dicerap ini, model ini. Tetapi dari sudut meteorologi, dari sudut di Pusat Penyelidikan Antartika sendiri, apa langkah
yang sepatutnya boleh kita lakukan. Dan melihat kepada trend fenomena ini, kalau kita lihat saksikan tahun lepas keadaan banjir juga agak buruk. Beberapa tahun lepas juga keadaannya agak buruk. Jadi ini memberi persoalan mengenai fenomena ataupun apa yang dikatakan sebagai global warming. Ini akan kita bincangkan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah selepas kita kembali daripada rehat ini. Okey. Baik, sejak tadi kita di Pantau Kerajaan Baru membincangkan atau berdiskusi bersama tetamu di studio berkaitan dengan cuaca ekstrim yang mendepati negara kita. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan. Prof, kita nak sambung perbincangan kita. Kita lihat ya, 2021-2022 memang selalu hujan. 2022 khususnya selalu berlaku kami melaporkan kejadian banjir. Bagaimana kita nak memahami apa sebenarnya yang berlaku pada 2021 dan juga 2022 ini dan juga jangkaan kita pada 2023. Adakah perkara yang sama? Okey, kita ni berada di satu kawasan yang dipanggil Maritime Continent, di mana di kawasan kita ni boleh dikatakan pengeksport tenaga lebihan dunia kepada seluruh tempat. Jadi itu adalah antara kajian yang kita buat. Dalam Antartik pun kita ada buat. Kita panggil TATE, Tropical Antarctic Teleconnection. Maknanya apa yang terjadi di kawasan kita yang berkait, dia ada dua benda. Dia satu is IOD, Indian Ocean Dipole, di mana dia boleh jadi negatif ataupun positif. Bila dia kata negatif, maknanya di Lautan Hindi, suhu permukaan laut di Lautan Hindi akan, kalau negatif, dia akan sejuk di kawasan Afrika dan dia akan panas di kawasan Sumatera. Kalau positif IOD, dia akan panas di kawasan Afrika dan dia akan sejuk di kawasan Sumatera. Jadi kalau udara sejuk, angin turun, angin subside ya. Dan dengan itu dia merangsangkan kering. Jadi begitu juga dengan La Nina, dengan Enso, El Nino. Kalau El Nino, maknanya dia sejuk di kawasan Pasifik Barat dengan kawasan kita, sejuk daripada biasa, bukan sejuk bila sejuk tu dia sejuk pada normal lah. Dan dia panas di Central Pacific. Jadi di kawasan kita kalau ada El Nino, udara pun sedang menurun. Tapi di tengah Pasifik udara sedang naik. Jadi itu adalah kaji. Jadi kalau positif IOD, El Nino, kering kita. Tapi kalau negatif IOD, maknanya panas di kawasan Sumatera dan juga panas di kawasan kita, dan kita dua-dua merangsang untuk, iaitu La Nina, untuk menjadikan lebih banyak hujan daripada biasa. Jadi dengan itu mengapa 2021 dan 2022 kita lebih banyak hujan. Bukan saja di kawasan kita, di Indonesia sampailah ke Australia. Ini adalah dikait oleh kerana rangsangan yang dibuat oleh La Nina dan juga negatif IOD yang di mana di kawasan kita udara dirangsang untuk naik. 2 tahun juga tu, Prof. 2 tahun. Datuk, kalau kita lihat, mungkin ini perkara yang sering berlaku sebab kedudukan negara kita yang Datuk sebutkan tadi. Okey, tetapi kalau kita menelusuri garis masa tahun ke tahun ke belakang, kita melihat kembali dengan isu yang disebutkan sebagai isu pemanasan global dan
apa yang berlaku 2021, 2022, adakah Datuk melihat bahawa isu pemanasan global ini turut menyumbang kepada peningkatan intensiti taburan hujan itu dan juga luruan angin itu, selain daripada faktor fenomena La Nina ni? Memang tiap tahun kita ada La Nina, tapi saya bercakap mengenai intensitinya itu. Ya, kalau kita ambil pemanasan global, apa yang dibuat oleh pemanasan global, dia akan secara lazimnya memanaskan atmosfera sendiri. Jadi bila atmosfera itu dipanaskan, dia boleh mengambil banyak lagi kelembapan, dan dengan itu kelembapan ini merupakan fuel ataupun bahan api untuk fenomena perolakan. Jadi perolakan tu akan menjadi lebih intens. Jadi macam katalah sekarang ni, kalau kat Filipin, dia akan ada orang kata taufan, tapi taufannya bukannya berlaku kerap, tapi taufan yang berlaku tu menjadi lebih intens. Maknanya dia punya kekuasaannya tu, kekuatannya meningkat. Jadi itu adalah sumbangan yang akan timbul oleh pemanasan global, kerana moisture atau kelembapan yang diambil oleh atmosfera menjadi lebih panas, dan tenaga yang menghasilkan perolakan ialah daripada kelembapan ini. Ya, dari sudut pemerhatian, sudut pandang meteorologi, bagaimana kita sebagai sebuah negara, apakah polisi ataupun dasar yang boleh kita lakukan? Kalau kita ni, contoh, kalau kata cuaca panas, nak kurangkan panas, kita kat luar, kita pakai payung. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau melibatkan iklim yang seperti Prof sebutkan ni, saya kira intensitinya meningkat, dah boleh menjadi kepada sesuatu yang agak ekstrim. Tapi bagaimana kita boleh bersama menangani? Kita boleh mencerap, meramal data-data yang ada, tapi bagaimana untuk kita bertindak proaktif dalam memastikan kita tidak, orang kata apa, mengungkit ataupun membangkitkan keadaan iklim yang lebih intens ini di masa hadapan? Bagi kita kena merancang, kerana kalaulah katalah sebagai, kalau you pergi kat KB sebagai contoh ya, you tengok kat KB, dia punya kedai dia memang ada tangga. Ya. Tangga for your night, pasal dia ada dia punya level 1/50 atau 1/100 punya return period. Jadi daripada segi design itu, apa yang kita design sekarang ni, katalah kita design 1/100 return period, probability terjadi, mungkin sekarang dah turun kepada 1/50. Jadi kalau kita nak buat design banting, selalunya kita design banting 1/50. That means return period. That means dia punya return period tu ialah 1/50. Jadi tapi 1/50 katalah 6 kaki. Tapi 1/100 katalah 12 katanya, sebagai contoh lah, 12 kaki banting tu. Tapi sekarang mungkin kita kena pergi 1/200 kerana intensitinya telah meningkat. Jadi design yang kita akan buat daripada segi banting ke, daripada segi orang kata flood retention ke, kita kena buat supaya merangkumi orang kata hujan yang lebih banyak lagi daripada apa yang kita jangka dahulu. Jadi kita punya design flood retention, kita punya design banting, mungkin kita punya design tangga yang tinggi mana kat KB dan sebagainya, kita kena tingkatkan. Dan Prof ada mengatakan bahawa kita dilanda La Nina ni 2021, 2022. Kelazimannya bagaimana untuk seterusnya kepada La Nina ni? Akan terus ke pada 2023? Apa jangkaan Prof untuk 2023? Dia jangkaan sekarang ialah by April, March around there, dia akan balik kepada neutral. Both IOD dan juga La Nina. Jadi kita dijangka tahun hadapan kita akan pulih balik kepada biasalah. Itulah jangkaan yang dibuat oleh NASA dan sebagainya. So tahun ini saja, 2 tahun ini sajalah yang kita kena teruk sikit. Tahun depan insya-Allah. Okey. Panas, kering. Biasalah. Biasa. Maknanya kalau siapa yang nak pergi cuti tu, Februari tu boleh pergi cuti lah. Cantik. Prof, akhir sekali saya kira kita ada berbaki 2 minit terakhir ni. Pada pandangan Prof, adakah kita di peringkat kebangsaan, segala usaha yang kita lakukan ini mengambil kira
pandangan-pandangan dari sudut saintifiknya, pandangan-pandangan daripada ahli-ahlinya seperti orang-orang meteorologi untuk kita memastikan severeness ataupun kesan terhadap iklim yang kita bakal hadapi ini tidak begitu besar. Dan apakah mungkin penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam kita memastikan bahawa kita dah ada cerapan data-data ni, kita dah ada aplikasi, kita ada teknologi maklumat ni, tapi bagaimana untuk kita bertindak mengikut maklumat tersebut dan tidak hanya bertindak mengikut kelaziman. Contoh, kita dah biasa bawa benteng 2 kaki. Lepas 20 tahun pun kita buat benteng 2 kaki juga, sedangkan ada perubahan paras air, ada pergerakan pelat dan sebagainya. Pandangan Prof? Pada saya, kita belajar daripada orang kata kesalahan kita lah. Kalau nak kira atau kelemahan kita. Kalau kita lihat di sini dalam segi GPS, GPS sekarang bukan saja tengok sungai, tapi dia model apakah yang akan terjadi, dan dia sekarang ni telah memberi kawasan-kawasan yang spesifik. Dulu tahun lepas tak ada. Begitu juga dengan map service. Jadi kita dah belajar daripada ini, tapi itu daripada GPS dan orang kata map service. Tetapi kalau developer, urban planner, saya rasa orang kata kecaknaan mereka kepada situasi ini belum kuat lagi. Kerana kalau kita lihat, kalau kita dalam bila nak buat bandar baru dan taman baru, dia tambak habis, jadi orang kampung habis kena banjir. Patutnya dalam planning, dia kena make sure yang air yang lebih tu tidak melimpah ke kampung tu dan dia menjejas kampung tu. Itu peparitan apa semua tu. Tapi itu kecaknaan kepada itu tidak begitu tinggi lagi. Jadi inilah daripada segi perancangan dan sebagainya yang kita berhubung koordinasi agensi-agensi dan juga maklumat, keseragaman maklumat itu pula bagaimana Prof? Saya rasa maklumat kerana banyak silo. Jadi GPS tak bercakap dengan perancangan bandar sebagai contoh. Jadi kita kena integrate lah, pasal masalah dia kadang-kadang ialah masalah planning. Jadi kalau kawasan tu yang patutnya jadi flood retention tapi telah dibina perumahan, maknanya kawasan tu memang bila dibina pun memang tak akan terjejas dah. Jadi sepatutnya tak boleh buat. Banyak ruang penambahbaikan sebenarnya boleh kita lakukan. Ada yang dah dibuat, tahniah, tapi there's room for improvement in the future. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi di Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, berkongsi cerapan data bagaimana kita boleh bergerak ke hadapan untuk memastikan kita ni taklah ditimpa musibah bencana ataupun iklim ini. Tanpa sedar, cuaca ekstrim ni sebenarnya banyak kaitannya dengan kehidupan seharian kita. Lebih-lebih lagi dalam perancangan bandar seperti yang dicadangkan oleh Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samah. Cara kita mengurus juga penting sebenarnya. Terima kasih kita ucapkan, dan ini akan kita berikan perhatian dalam perancangan Pantau Kerajaan Baru. Sekian saja, saya Hakim Rahman. Dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih, Prof.